Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang masih lagi bersama untuk mendengarkan sesi resensi yang kedua dalam buku How to Influence and Influence People. Jadi untuk kali ini saya ingin membawa satu tajuk dalam bahagian 4, iaitu Be a Leader, How to Change People Without Giving Offense or Arousing Resentment. Bagaimana untuk menjadi seorang ketua, ya, tanpa menggurus perasaan orang bawahan atau membuatkan mereka rasa sakit hati. Lebih kurang macam itulah. Jadi untuk resensi kali ini, saya akan membawa tajuk No One Likes to Take Order dalam bab 25, muka surat 114 buku tersebut. Jadi dalam buku ini, ya, dalam topik ini kita ada, dia sebenarnya ada menceritakan tiga cerita berbeza tapi mempunyai mesej yang sama, iaitu mengenai seorang rakan si penulis yang bernama Mr. Young, yang mana mereka perasan, ya, yang Mr. Young ni selalu memberi ayat suggestion ataupun ayat saranan, bukannya ayat perintah atau arahan kepada orang bawahan. He never said do this or do that. Dia tak pernah pun cakap dekat orang bawahan dia, kamu patut buat macam ni, kamu tak sepatutnya buat begitu, melainkan memberi ayat-ayat saranan. Sebagai contoh, satu peristiwa yang mana dia punya kerani ni buat surat, kemudian dia perasan lah surat tersebut dia punya format tak berapa nak bagus. Jadi instead of dia terus cakap surat ni salah, dia memberi ayat suggestion, ayat saranan kepada kerani dia ni untuk memperbaiki kesilapan tersebut. Sebagai contoh, di sini ada kita dapat melihat dia cakap, maybe if we were to phrase it this way, it would be better. Mungkin kalau kita memperbaiki ayat-ayat tersebut, mungkin ianya akan lebih mudah difahami. Lebih kurang macam itulah. Yang cerita kedua adalah mengenai seorang penuntut yang meletakkan kenderaan pada pintu masuk sekolah tersebut, yang mana instruktor pun mencarilah penuntut tersebut tuan punya kereta, kan. Dia pergi ke salah sebuah kelas dan bertanya kepada penuntut-penuntut dengan nada yang angkuh, whose car is blocking the driveway? Kereta siapa yang menghalang pintu masuk sekolah? Kemudian ada salah seorang penuntut mengaku kenderaan tersebut adalah miliknya, dan instruktor tu dia pergi dengan menyebut dengan nada yang tinggi, move the car right now, memberi ayat arahan, kita nampak di situ, atau saya akan merantai tayar kereta kamu. Bukan lagi ayat arahan, tapi juga ada ancaman di sana. Apa terjadi keesokan harinya dan seterusnya, semua penuntut yang di dalam kelas tersebut mula mogok lah, kira cuba sedaya upaya untuk membuatkan kerja instruktur tersebut semakin sukar hari demi hari. Untuk cerita yang ketiga adalah mengenai seorang manager dalam satu company yang kecil. Jadi dia, manager ni, dia receive lah large number of order. Banyak sangat order masuk, tapi masalahnya adalah mereka tak akan dapat menyiapkan order tersebut pada masa yang diinginkan. Jadi instead of manager ni mempush orang bawahan dia untuk bekerja lebih masa, bekerja dengan lebih gigih, dia adakan satu pertemuan dan meminta pandangan ahli-ahli di bawah semua pekerja dia boleh memberi pendapat dan akan diterima pendapat mereka sekiranya bernaslah. Jadi di sini apa yang terjadi, akhirnya company ini dia dapat melaksanakan semua order on time. Ini kerana mereka orang bawahan juga terasa akan kepentingannya idea-idea mereka, dan mereka rasa diri mereka dihargai dalam company tersebut. Jadi intisari dalam kisah-kisah ini adalah, yang pertama, kita hendaklah allow people to do things themselves. Biar mereka buat pekerjaan itu dengan cara mereka sendiri. Bukannya memberi arahan yang itu salah, yang ini tak betul, yang ini patutnya macam ni. Tak, kita hendaklah memberikan mereka masa untuk memperbaiki dengan memberi saranan. Kerana ini juga menjaga harga diri mereka yang kita cuba untuk betulkan tu. Kesimpulan untuk cerita tadi ni adalah, untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan, ya, pemimpin yang disukai orang bawahan, yang tidak menyakitkan hati, adalah kita hendaklah memberi satu saranan.
instead of giving direct order ataupun memberi ayat-ayat pertanyaan lah, tapi sebenarnya ayat pertanyaan itu adalah satu saranan daripada kita orang atasan ataupun ketua kepada orang bawahan instead of giving direct order, sebab tak semua orang. Okey, untuk penilaian kandungan dalam bab ini adalah yang pertama, kelebihannya ianya mudah difahami dan ianya berdasarkan cerita sebenar. Dan juga ianya dapat diterima umum. Umumnya ramai orang tak suka kena bagi arahan disuruh-suruh. Kemudian untuk yang keempat adalah memberi maklumat tentang cara berinteraksi yang sihat dan tidak menyakitkan hati. Untuk kelemahan dalam bab ini adalah ianya hanyalah terhad kepada 3 cerita dan tidak semua orang sama atau bersependapat bahawa menerima arahan ataupun perintah dari orang lain itu adalah perkara yang tidak menyenangkan. Ada juga orang yang suka menerima arahan kan, terutamanya sekiranya sesuatu itu adalah merupakan benda yang baru. Kita pun tak pasti macam mana nak buat, jadi kita kena terima arahan daripada orang atasan. Personality tidak diambil kira dalam watak-watak dalam cerita tersebut dan juga kurang informasi mengenai status dalam lingkungan. Mungkin ya instruktor yang marah-marah tadi tu mungkin dia memang jenis pemarah ataupun mungkin dia memang tidak disukai ramai oleh orang sekeliling. Dan yang paling penting juga dalam ketiga-tiga cerita tersebut, ianya hanya mengambil kira sebilangan golongan mengikut peringkat umur. Dari apa yang kita lihat mengenai parking tadi kan, parking kereta tadi, kita dapat terklik mungkin dalam cerita ni ianya hanya menyentuh orang-orang di peringkat remaja dan ke atas. Peringkat kanak-kanak dia tak ambil peduli. Jadi itu saja untuk resensi pada kali ini. Wassalamualaikum dan salam hormat.